dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan konsep yang seterusnya, iaitu konsep pilih atur. Okey. Jadi pilih atur ini secara asasnya dia adalah satu bilangan untuk pilih atur. Okey. Ini adalah satu statement lah. Bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan ialah n ini. Okey, yang ini kita panggil dia n factorial. Okey, n dengan tanda seru ini kita panggil dia n factorial. Jadi apa yang dimaksudkan oleh n factorial adalah yang berikut ni. Okey, jadi bila kita tulis n factorial, maksudnya adalah n kemudian darab dengan n tolak 1, kemudian n tolak 2 sampailah darab dengan 1 lah, darab 2 darab 1. Okey, contohnya adalah kita ambil contoh, okey, cikgu tulis dekat bawah ni, contoh adalah 9 factorial. Jadi apa yang dimaksudkan oleh 9 factorial adalah 9 kemudian darab dengan 9 tolak 1. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang ini adalah 9, maka yang ini adalah 9 tolak 1 ataupun 8, ini 9 tolak 2 ataupun 7. Okey, jadi 9 factorial, kita tengok balik dekat bawah ni, 9 factorial adalah 9 darab dengan 8, darab dengan 7, darab dengan 6, sampailah darab dengan 3, darab dengan 2, darab dengan 1. Okey, jadi yang ini yang dimaksudkan oleh 9 factorial, dan begitu juga dengan nombor-nombor yang lain. Okey, jadi bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan ialah n factorial. Okey, macam mana kita nak faham? Okey, caranya, sebelum tu cikgu padam dulu. Okey, caranya adalah dengan, okey, cikgu tunjukkan satu situasi. Okey, kita ada nombor 0 hingga 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, kita diminta, okey, cikgu padam nombor 0 dulu. Okey, jadi contoh, kita ada nombor daripada 1 hingga 9. Maksudnya dekat sini kita ada 9 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi contohnya kita diminta untuk buat password. Okey, kita diminta untuk buat kata kekunci yang mana kita perlu gunakan 9 digit. Okey, di sini kita ada 9 digit lah, 9 tempat kosong. Yang mana 9 digit ini kita perlu pilih daripada nombor 1 hingga 9. Dan nombor tersebut tak boleh diulang. Okey, contoh macam kalau nombor 1, yang ini tak boleh sebab kita ulang nombor 1 2 kali. Jadi ini tidak boleh. Maksudnya kita hanya boleh gunakan setiap nombor ini 1 kali sahaja. Jadi persoalannya adalah berapakah bilangan password yang kita boleh hasilkan daripada syarat yang tadi itu. Okey, ingat kita ada 9 digit yang kita perlu gunakan. Maksudnya kita perlu gunakan semualah. Okey, dan setiap digit ini dia tidak boleh diulangi. Okey, 1 hingga 9 ni kita tak boleh ulang. 1 tak boleh sebab dia berulang. Jadi persoalannya adalah berapakah bilangan password yang kita boleh hasilkan. Jadi jawapannya adalah kita perlu rujuk kepada konsep bilangan pilih atur, iaitu bila kita bilangan pilih atur bagi n objek. Okey, n di sini merujuk kepada inilah. Okey, n objek kita ni 1 hingga 9. Maksudnya kita ada 9 objek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 objek yang berlainan. Okey, ini semua berlainan, ialah n factorial. Maksudnya kita perlu pilih 9 objek daripada kita perlu pilih 9 digit ini untuk password kita daripada 9 objek, maka jawapannya adalah n factorial. Maksudnya bilangan password yang kita boleh hasilkan adalah 9 factorial. Okey, jadi kalau kita masukkan dalam kalkulator, jawapannya adalah, jawapannya adalah 362,880 password yang berlainan. Okey, kata kekunci yang berlainan yang kita boleh hasilkan jika kita gunakan syarat tadilah, kita gunakan 9 nombor, kemudian kita perlu isikan semuanya ke dalam 9 digit yang ada ni. Okey, jadi ini cikgu rasa konsep ni boleh faham kot. Okey, kalau ada 8 nombor contoh, kita pilih 8 digit, maka kita perlu kenal pastilah berapa. Okey, kalau yang ulangan tu nanti kita akan tengok pada video yang akan datang. Baik, jadi yang ini adalah bila kita ada n nombor, kita perlu isi dalam n tempat. Okey, tapi sekarang ini ada juga kes lain yang mana bilangan pilih atur R, kita ada R objek daripada n objek. Maksudnya kita ada R tempat kosong untuk dipilih daripada n objek yang berlainan. Okey, n di sini merujuk kepada bilangan nombor yang kita ada ni, manakala R merujuk kepada tempat yang kita perlu isilah. Okey, jadi bilangan pilih atur R objek daripada n objek yang berlainan ialah yang ini. Okey, sebelum cikgu masuk kepada yang ini, cikgu cerita dulu apa yang kita kena buat lah. Jadi di sini kita ada 5 nombor yang berlainan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita perlu buat password juga. Okey, kita perlu buat kata kunci yang mana
kita perlu gunakan 3 digit sahaja daripada 5 digit ini dan tidak boleh berulang. Maksudnya, kita boleh isi sebagai contoh nombor 1, 2, 3. Okey, ini adalah satu cara lah, satu password. Kita juga boleh buat 3, 2, 1. Okey, ataupun contoh 5, 4, 1. Okey, ini adalah bilangan yang berbeza. Tapi kita tak boleh ulang, maksudnya kita tak boleh buat password yang macam ni 1, 1, 1. Okey, ini tidak boleh lah sebab dia berulang. Okey, jadi persoalannya adalah berapa bilangan password yang berlainan yang kita boleh buat. Maka jawapannya adalah yang ini. Okey, apa maksud ini? NPR. Okey, nampak dia tulis N dekat atas, P tengah-tengah besar ni, lepas tu R kecil dekat bawah. Jadi P ini dia sebenarnya merujuk kepada pilih atur lah. Okey, pilih atur ini maksudnya adalah P lah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia sebagai permutation. Okey, dalam bahasa Inggeris kalau kamu nak cari dalam bahasa Inggeris nama dia permutation. Okey, P itu maksud dia permutation. N dan R ni hanyalah nombor lah. Okey, dalam kes kita ni kita ada N, 5N, N sama dengan 5 manakala R sama dengan 3. Maksudnya jawapan yang kita nak cari adalah 5P3. Okey, 5P3. Yang mana maksud 5P3 ini adalah kalau kita rujuk balik pada rumus dia, N factorial bahagi dengan N tolak R factorial. Maksudnya yang ini bersamaan dengan 5 factorial bahagi dengan 5 tolak 3 factorial. Okey, kurungan factorial. Ataupun 5 factorial bahagi dengan 2 factorial. Jadi kalau kita masukkan dalam kalkulator, 5 factorial bahagi dengan 2 factorial, maka jawapannya adalah 60. Maksudnya ada 60 password yang berbeza yang kita boleh gunakan. Ataupun selain daripada kita tulis macam ini, dalam kalkulator kita ada shortcut lah. Okay? Cara yang mudah untuk kita tulis iaitu anda tekan, mula-mula tekan nombor 5, kemudian anda tekan shift, okay, kemudian tekan pada darab. Mula-mula tekan shift, okay, shift ada dekat atas tu, atas sebelah kiri, kemudian tekan darab. Okay, kalau tengok dekat atas darab tu dia ada tulis NPR. Okay, ini merujuk kepada permutation yang kita akan gunakan ni lah. Okay, yang ini. Dan anda tekan 5, anda tekan NPR, anda tekan R iaitu 3. Dalam kes kita adalah 3. Jadi anda akan dapat jawapannya 60. Kalau dalam kalkulator dia akan tulis 5P3. Okay, anda pastikan dapat tulis yang ni lah. Okay, jadi begitulah dia punya konsep asas untuk pilih atur, yang mana kita cikgu ulang balik, kita ada dua kes yang mana yang pertama adalah kita perlu gunakan semua objek yang kita ada dalam digit yang sama dengan bilangan objek kita. Maksudnya kita ada n objek, kita perlu isi dalam n bilangan, dan yang ini pula kita ada n objek, kita perlu isi dalam R, yang mana R ni dia lebih kecil daripada n. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video kita pada hari ini. Kalau ada tak faham dekat mana-mana, tolong bagi tahu. Pada minit yang keberapa anda kurang pasti, cikgu akan cuba untuk reply dengan secepat mungkin. Jadi jangan lupa untuk like dan juga subscribe kepada channel cikgu yang baru nak naik ini. Okay, kita jumpa lagi pada video yang akan datang.